استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد من السعادة. بسم الله. Muslimin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, pertamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita kepada Allah ya atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita semua di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, terutamanya atas pemberian, atas nikmat iman dan Islam yang disebut sebagai nikmat yang tidak ternilai, yang paling besar, yang mana dengan nikmat itulah kita beroleh insya-Allah ya kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada subuh ni terdapat bersama lagi untuk kita menyambung lagi ya perbincangan di dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim. Kita masih bincang dalam tajuk sifat menunaikan janji, al-wafa'u bil ahdi, di mana di dalam apa yang disebut yang terakhir berkaitan dengan sifat menunaikan janji ini, bagaimana pengarang menceritakan bagaimana Islam memerintahkan kita orang-orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat amanah, supaya kita menunaikan janji kita walaupun kepada orang-orang yang bukan Islam sekalipun. Begitu juga menyuruh kita supaya mempunyai semangat yang kuat, tolong menolong dalam kebajikan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seterusnya pengarang menyebut lagi kepada kita dalam surat 122, Islam telah menekankan supaya melaksanakan, yakni menunaikan hutang dengan membayar kembali atau melunasi hutang, termasuk kewajipan yang ditekankan oleh syariat Allah.
Ya, antara kandungan berkaitan dengan sifat menunaikan janji ini ialah menunaikan hutang, bayar balik hutang. Ya, ini kewajipan. Jadi tuan-tuan kita ni kalau ada berhutang, maka kita hendaklah berusaha, berazam untuk membayar kembali hutang kita tersebut. Ya. Sebab ada juga orang tuan-tuan tak, dia berhutang, dia suka berhutang tapi dia berat nak bayar hutang. Tak. Itu kadang-kadang ada orang tanya soalan, macam mana nak buat ustaz nak halalkan dia? Ke macam mana buat, dia minta pun dia bagi macam-macam alasan tapi nampak macam ada duit tak? Beli macam-macam, bila minta hutang tak ada duit. Ya, jadi orang macam ni dia kena hati-hatilah. Dia kena hati-hati. Ya, kerana orang yang mati dalam keadaan tidak membayar hutang ini, ada di sana hadis-hadis yang beri peringatan, antaranya kalau dia mati syahid sekalipun, ya, kalau dia mati syahid sekalipun, disebut bila contoh ada perbincangan berkaitan dengan roh orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Ya, di sana disebut bahawa roh orang yang mati syahid ini, rohnya berada di dalam burung hijau yang berterbangan di dalam syurga dan menikmati buah-buahan syurga. Itu roh orang yang mati syahid. Tapi kalau orang mati syahid ni dia berhutang, dan dia ni tak bayar hutang dia, sengaja tak bayar, jadi rohnya tertahan, maknanya tak dapat masuk dalam burung hijau dan tidak dapat menikmati nikmat sebahagian kecil daripada nikmat syurga. Rohnya tertahan, dia tak dapat. Baik. Jadi kalau yang mati syahid macam tu, hak kita ni mati tak syahid ni macam mana pula tak kalau tak bayar hutang? Itu yang disebut roh tu berada antara langit dan bumi. Jadi hantu raya tak tahulah. Rohnya berada di antara langit dan bumi, disebut begitu. Ya. Tidak diterima rohnya, tapi tidak mendapat siksaan. Baik. Islam juga melarang seseorang berniat jahat untuk tidak mengembalikan hutang, menunda-nunda tanpa alasan yang sah. Kalau ada niat tak nak bayar hutang, itu jaga-jaga dah. Jangan buat begitu. Bacalah buku-buku kami yang berjudul antaranya Ta'ammulat fid Din wal Falayat, dan juga kitab At-Ta'assub wat Tasamuh. Ini kata pengarang, itulah Dr. Yusuf Qardawi. Kalau baca dalam bab tu, mungkin kita akan dapat keterangan yang lebih panjang lebar berkaitan dengan hutang ni lah. Islam melarang orang yang berhutang kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Jadi hutang ni tak digalakkan berhutang, ya, kecuali kalau kita terpaksa berhutang. Jadi tuan-tuan hati-hati ya bila sebut Islam tidak galakkan ni ataupun melarang. Sebab ada orang kita sekarang, dia berhutang tu bukan menjadi suatu keperluan untuk dia berhutang. Dia berhutang tu kerana dia nak apa? Ialah dia nak contohnya menambahkan lagi aset-aset dia. Rumah dah ada dah sebiji, tak cukup beli 2, beli 3 tak. Dia berhutang. Itu hati-hatilah. Kalau dia maknanya sebab ialah dia nak jadikan sebagai aset dia dah, menyebabkan dia berada di dalam hutang. Baik. Kadang-kadang orang macam tu berhutang beratus ribu dah, tapi ke Mekahnya belum, umrah belum, haji pun belum, tapi berhutang sampai ratus ribu. Jadi kalau tuan-tuan berhutang ratus ribu pergi haji, silakan, itu wajib tak? Sebab difatwakan harus, maknanya boleh kita ini berhutang untuk menunaikan haji dengan syarat kita mampu membayar balik hutang tersebut. Baik. Islam
melarang orang berhutang kecuali dalam keadaan benar-benar terpaksa. Seseorang yang berhutang semata-mata untuk membuat perkara yang tidak penting merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi dia taklah kata sampai haram ya, tapi dikira perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis telah menyebut perbuatan seperti itu termasuk dosa yang akan dituntut pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diriwayatkan, inna dain yaqtadu min sahibihi yawmal qiyamati idza mata illa man tadayyana fi thalathi khalal ar-rajuli tad'afu quwwatuhu fi sabilillah fayastadinu yataqawwa bihi ala aduwillahi wa aduwih wa rajulin yamutu 'indahu muslim fala yajidu ma yakaffinuhu wa yuwarihi illa bidain wa rajulin khafa ala nafsihi al-azubata fayanqihu khasyatan ala dinihi fa inna allaha yaqdi an haula yawmal qiyamah. Yang bermaksud sabda Nabi SAW, pada hari kiamat hutang akan menuntut pertanggungjawab dari orang yang bersangkutan apabila dia mati dalam keadaan sebelum melunasi hutangnya. Jadi hutang ni benda yang akan bersangkut lah. Maknanya bila kita dihisap tuan-tuan, hutang tu akan dikira bicara. Dah macam mana nak bayar hutang di hari akhirat ni? Bawa duit sekali ke? Mana ada bawa duit dah. Duit ni tak laku dah akhirat. Apa yang laku? Pahala amal-amal soleh. Maka diambil pahala amal soleh kita, maka untuk dinilai membayar hutang kita dengan orang lain. Udahlah hari itu yang berharga, yang bernilai, yang akan diterima oleh Allah hanyalah pahala amal-amal soleh. Kena ambil buat bayar hutang pula lah. Tinggal banyak mana wallahu alam lah. Tinggal banyak mana wallahu alam. Sebab tuan-tuan, hari itu hari di mana manusia diperlihatkan dahsyatnya azab neraka. Hari yang huru-hara yang teramat dahsyat. Hari yang mana kata Allah, anak mak ayah tak ingat pada anak-anak dah. Anak-anak pun tak ingat pada isteri dia, seorang suami tak ingat pada isteri anak-anak, seorang isteri tak ingat pada suami anak-anak dah. Tak ingat pada kawan ke, pada saudara mara, sahabat rapat. Masing-masing hanya takut, bimbang dengan keadaan diri masing-masing. Jadi itu kita kata kemuncak huru-hara, kemuncak suasana pada hari kiamat. Masing-masing duk bimbang lah, macam mana hisabnya nanti dah, macam mana. Baik. Jadi tiba-tiba dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak begitu, bila dihisab, bila kita dihisab, diambil lagi pahala amalan kita. Sedangkan atas dunia dulu kita mampu melunasi hutang kita lah. Jadi orang tu orang yang meletakkan dirinya pada tempat orang-orang yang terdedah kepada apa? Kepada azab Allah, kemurkaan Allah. Kecuali kata Nabi, orang yang berhutang disebabkan oleh 3 perkara. Kecuali ada orang tu 3 perkara, 3 keadaan, dia berhutang dan dia mati dalam keadaan dia tak sempat melunasi hutang dia. 3 ni diberikan kemaafan. Apa dia? Yang pertama, orang yang tidak mempunyai kekuatan material, dia orang yang tidak ada harta untuk berjuang di jalan Allah. Dia nak pergi ikut serta jihad fi sabilillah. Ya, kita bayangkan zaman Nabi dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, bila nak pergi berperang ni masing-masing kena sediakan sendiri kuda perang, baju perang, pedang,
alatan, ya, bekalan kena sediakan sendiri. Tiba-tiba dia tak mampu untuk sediakan benda tu kecuali dia berhutang untuk tujuan tersebut. Kerana untuk dia berjihad tadi, lalu dia berhutang untuk memperkuat diri, untuk dia membuat persediaan diri dia terhadap musuh Allah dan musuhnya sendiri. Orang yang pertama ni, kalau dia buat begini, ya, dia buat begini, ya, sedangkan memanglah dia terpaksa berhutang. Ada hadis yang lain Nabi menyatakan, akulah yang akan membayarkan hutangnya, kata Nabi. Allah Ta'ala akan bayarkan hutang, ataupun Allah Ta'ala, Nabi akan membayarkan hutang dia, ataupun Allah Ta'ala akan memaafkan, mengampuni keadaannya itu, yakni yang dia ni mati dalam keadaan tidak sempat membayar hutang dia. Yang kedua, orang yang tempat kediamannya terdapat orang Muslim yang meninggal dunia. Di jiran tetangga kita ada seorang Muslim meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki sesuatu untuk membebani dan memakamkan jenazahnya kecuali dengan jalan berhutang. Dia tanya pada keluarga tu, tak ada apa tak? Dia tak ada apa untuk, tak ada duit lah untuk beli kain kafan ke apa semua sekali. Jadi keluarga tu berhutang, ataupun orang yang nak bantu itu berhutang dengan tujuan yang sama, maka yang ini pun dimaafkan. Kalau dia bayar, dia tak mampu nak bayar kerana tujuan tadi, melaksanakan fardu kifayah tadi, juga diampunkan, dimaafkan. Yang ketiga, orang yang cemas hidup membujang dan kerana takut terjerumus dalam perbuatan zina, dia terpaksa berhutang untuk dapat berkahwin. Orang lelaki yang mana dia dah sampai masa nak kahwin dah, kalau tak kahwin mungkin dia akan jatuh di dalam perbuatan zina, lalu dia berhutang untuk sediakan mas kahwin dan seumpamanya. Kata Nabi, mereka itulah yang akan dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah pada hari kiamat. Orang sekarang, tuan-tuan, wallahu alam lah, dia berhutang. Ada orang berhutang nak kahwin ni, tapi berhutang ni bukan untuk mas kahwin, untuk buat kenduri yang grand, kenduri yang hebat, tuan-tuan. Ada kena sewa dewan yang hebat. Kata Pak apa? Hotel, dewan hotel tak? Dewan hotel tak main lah, dewan-dewan macam karantina ni. Tak. Dewan hotel, tuan-tuan. Pelamin saja pun beribu, tuan-tuan. Pelamin tu bersewa beribu tak. Baju entah berapa lai, wallahu alam. Walaupun jamuannya masya-Allah tabarakallah. Ya. Kita orang kampung takut nak pergi. Tak. Baik, jadi itu berhutang itu bukan dalam keperluan, kita ingat. Tapi ini berhutang ni kerana memang terpaksa untuk mas kahwin dan seumpamanya. Maka kata Nabi, orang ni Allah Ta'ala akan lunasi hutang-hutangnya pada hari kiamat jika dia tak mampu, sampai mati pun tak mampu nak bayar balik. Ada sampai mati. Sebab tu kita lah, kalau kita tengok orang kita, alhamdulillah, kalau ada kematian lepas tu keluarganya akan umum lah tak. Kalau arwah ni ada hutang ke, ada apa ke, boleh datang tuntut dengan ahli keluarga. Jadi kita heran juga, bila mati ada duit pula. Masa hidup yang liat sangat nak bayar hutang, wallahu alam lah. Baik, apapun itu, ingat peringatan untuk diri kita sendirilah, tuan-tuan, ya, masing-masing. Masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yad'ullahu bi sahibid dain yaumal qiyamati hatta yuqafu baina yadayhi fa yuqalu ya ibna adam fima akhadhuta hadha ad-dain.
wa fima dayya'ta wa fima dayya'at huquqan nas fayaqulu ya rabbi innaka ta'lamu inni akhadtuhu falam akul walam ashrab walam albas walam udayyi' walakin ata ala wa imma harqun wa imma sarqun wa imma wadi'atun fayaqulu Allah sadaqa 'abdi ana ahaqqu man qada 'anka fayad'u Allah bi syai'in fayadha'uhu fi kaffihi mizanihi fayurajjahu hasanatihi 'ala sayyi'atihi fayadkhulul jannah bifadli rahmatih. Rawahu Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang berhutang pada hari kiamat dan akan dihadapkan kepadanya. Ada. Ni orang yang ada hutang kena bagi perhatian ya. Hari kiamat hutang ni Allah Ta'ala akan sebut secara khusus berkaitan hutang ni ya. Dia akan ditanya, wahai anak Adam, untuk apa engkau mengambil hutang? Dulu kamu berhutang ni untuk apa? Tujuan apa? Dan untuk apa engkau menghilangkan hak orang lain? Sebab dengan berhutang tu kamu ambil hak orang lain dan kamu tidak mengembalikan hak dia. Allah Ta'ala tanya, ni bukan Allah Ta'ala tak tahu ya. Ini menunjukkan adilnya Allah. Tak, adilnya Allah, kita ni akan dihisab secara saksama. Supaya apa? Apabila orang yang dikenakan azab tu, dia tak boleh nak kata apalah. Dia tidak boleh nak berhujjah, nak mendakwa itu dan ini. Dia tak boleh lagi mendakwa hukum Allah itu tidak adil dan seumpamanya. Jadi untuk apa engkau mengambil hutang? Dia menyahut, yakni orang yang berhutang itu menjawab, engkau maha mengetahui bahawa aku berhutang bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk berpakaian dan tidak membuang-buangnya sia-sia. Aku terpaksa berhutang kerana terkena musibah, berlakunya kebakaran, kecurian dan kerugian. Kau lebih tahu ya Allah, aku ni berhutang bukan nak apa? Nak makan-makan, nak minum-minum. Kena bak kenduri tu tak tahu tak? Sebab kita ni kalau bak kenduri kadar kemampuan kita lah. Jangan sampai berhutang-hutang pula lah. Berhutang-hutang yang melampau lah. Baik. Tapi dia kata dia berhutang ni kerana berlaku musibah menimpa diri dia. Untuk dia bina balik hidup tu, dia terpaksa berhutang. Pada masa itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertitah, hamba-Ku memang benar. Benarlah apa yang kamu sebut tu benar. Akulah yang akan melunasi hutangmu. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mendalangkan sesuatu. Bukan mendalang ya, mendatangkan. Kemudian mendatangkan sesuatu, lalu diletakkan di atas sebuah timbangan, dan ternyata kebajikan orang itu lebih besar daripada keburukannya. Jadi Allah Ta'ala bawa sesuatu, diletakkan pada timbangan mizan ya, timbangan amal, lalu timbangan amalnya yang baik yurajjih, menjadi lebih berat, lebih besar daripada amal keburukannya. Dengan rahmat Allah, orang yang bersangkutan kemudian masuk ke dalam syurga. Ya. Jadi bayangkan apa ni tuan-tuan, orang ni asalnya lekat dengan hutang ni. Kalau sabit hutang ni tak lunas, mungkin dia akan diseksa terlebih dahulu di dalam neraka. Sebab kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia ni masih ada iman dalam diri dia, tapi tiba-tiba apabila dia hisab amal-amal
amal-amal kejahatannya itu lebih berat berbanding daripada amal kebaikannya, maka orang ni akan dikenakan azab di dalam neraka. Tetapi mereka tidak kekal di azab, ya. Setelah diazab, dihukum yang setimpal, lalu mereka dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Saya selalu sebut, tuan-tuan, bila dengar begitu kita kata, kalau gitu tak apalah masuk neraka kejap. Masuk neraka kejap. Neraka ni bukan macam api dunia. Tak? Ada riwayat menceritakan kalaulah setitis api neraka itu jatuh ke bumi, tak ada pokok yang akan tumbuh, tuan-tuan. Habis semua. Jadi apa? Jadi panah kemarau tak? Ya? Teruknya neraka. Azab yang paling ringan diletakkan bara neraka di bawah tapak kaki, atau ada riwayat sebut dipakaikan dengan terompah daripada neraka, lalu mendidihlah otak dalam kepala, geluk-geluk otak mendidih ni. Pernah sakit kepala tak? Migrain tak? Macam mana? Ada orang migrain, tuan-tuan, hilang macam mana? Dihantuk pada dinding baru hilang. Sebab apa hilang tu? Sebab sakit dihantuk tu hilang sekejap sakit. Apa? Sakit migrain tu tak? Ada orang macam tu sampai sekali tak? Sakit. Itu migrain, bukan menggelegak. Sehingga disebut dalam hadis, orang yang dikenakan azab yang paling ringan itu menyangka dialah orang yang paling teruk diazab dalam neraka. Tu dia. Jadi jangan kita kata tak apa, masuk sekejap. Dia bukan tempat yang kita mampu. Sebab azab neraka disebut yang tidak termampu, yang tidak mampu ditanggung. Azabnya, pedihnya, teruknya azab tersebut. Baik. Jadi kita minta jauh tak? Wa qina azaban rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik. Jadi kita kena buatlah perkara yang menyelamatkan kita ni daripada azab neraka. Antaranya berkait dengan hutang. Tapi kalau berhutang dalam keadaan yang disebutkan ini, insya-Allah Allah Taala lah yang akan melunasinya. Mana Allah Taala akan, mudah cakap, akan bayar balik pada empunya hutang tadi dengan diberikan pahala kebajikan. Riwayat-riwayat di atas telah menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang berhutang kerana terpaksa, dan memaafkan orang berhutang yang tidak sanggup melunasinya, yakni yang tidak mampu melunasinya disebabkan musibah yang menimpanya. Kadang-kadang masa dia berhutang tu tak timpa musibah lagi dah, tiba-tiba habis dah harta dia ni, terbakar ke, dicuri ke apa, jadi dia nak bayar hutang balik, tak ada dah. Macam mana nak bayar tak? Nak hidup pun jadi susah melarat. Baik. Orang yang hendak memuaskan nafsunya sedangkan dia tidak mempunyai harta, kemudian meminjam kepada orang lain tanpa memikirkan akibatnya dan tidak berhasrat untuk membebaskan diri daripada hutang, orang seperti ini dianggap sebagai seorang pencuri. Samalah macam orang tu, dia berhutang tu, dalam hati dia, aku ni nanti aku carilah jalan nak mengelak daripada bayar hutang. Dia ni macam pencuri lah, tuan-tuan. Sama macam pencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafiha atlafahu Allah. Rawahul Bukhari. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yang bermaksud barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat hendak mengembalikannya, memang dia berazam nak akan bayar balik, ya, Allah akan membuatnya dapat mengembalikan. Jadi insya-Allah orang ni Allah Taala akan buat dia ada kemampuan, dia boleh bayar balik hutang tu. Dan sesiapa meminjam harta orang lain dengan niat hendak menggelapkannya, Allah akan menggelapkan orang itu. Allah Ta'ala akan buat dia ni tak akan mampu. Maksudnya dia ni walaupun ada duit, ada apa, dia akan berat, dia akan tak bayar sampailah dia mati. Sampailah dia mati. Kena pula lepas dia mati, anak-anak pun ataupun ialah zuriatnya pun tak nak bayarkan hutang dia. Tak nak.
Habis zaman sekarang bila buat hutang kalau dengan bank ni tuan-tuan, hati-hatilah. Kadang-kadang kita ni jadi penjamin tak. Kadang-kadang tu kawan tu lari, yang penjamin lah kena tuan-tuan. Atau kawan tu mati, tapi perjanjiannya walaupun mati kena bayar lagi, kita ni lah penjamin dia cari. Padahal kita ni tak ada ambil apa pun daripada hutang tersebut, tapi kena tanggung akibat lah. Sebab tu sekarang orang hati-hatilah nak jadi penjamin. Ada penjamin tu. Sebab ada, yelah kadang-kadang ada orang tu minta jadi penjamin, masa minta jadi penjamin tu Masya Allah tak, apanya bercakap tu, minta tolong tu bercakap bukan main baik, bukan main elok. Nanti bila dah dapat apa semua, cari ghaib wal ghuyub, hilang, sanggup pindah tak, lari, tak dapat dikesan. Sebab apa? Nak lari daripada hutang. Ini berlaku pada manusia. Jadi kita, Masya Allah, kita doa orang macam ni supaya Allah Ta'ala buka lah hati dia tak, supaya kelak dia ni nak mahu bayar balik lah. Sebab kalau tidak, dia akan menanggung akibat di hari akhirat kelak. Kewajipan membayar hutang tidak dapat ditebus dengan ibadah-ibadah lain, sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, dalam satu hadis Abu Qatadah ni dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, in qatalta wa anta sabir muhtasibun muqbilun ghaira mudbir." Thumma qala, "Kaifa qulta?" Fa'aada qala, "Illa ad-dain fa inna Jibril akhbarani bidzalik." Ada orang, Qatadah ni dia meriwayatkan, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau apabila aku mati di jalan Allah? Kalau aku ni mati syahid fi sabilillah, perang fi sabilillah, apakah aku akan memperoleh ampunan atas segala dosa dan kesalahanku? Adakah segala dosa-dosa, kesalahan yang aku buat, dosa kecil, dosa besar, semuanya akan diampunkan oleh Allah?" Jawab Nabi, "Ya, ya, apabila engkau mati terbunuh dalam keadaan sabar dan bertawakal kepada Allah, terus maju dalam peperangan dan tidak lari." Kalau kamu tu perang sungguh-sungguh, betul niat apa semua, segala dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah. Tak. Orang itu mengulangi pertanyaannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi jawapannya. Jadi orang tu tanya sekali lagi, "Kalau aku mati syahid fi sabilillah ni macam ni?" Nabi pun jawab dengan jawapan yang sama, diampunkan segala dosa dengan syarat begini-begini. Kemudian baginda menambahkan, kecuali hutang. Kerana Jibril memberitahukan hal itu kepadaku. Kerana Jibril kata, dosa-dosa lain diampun kecuali hutang ni, terlekat lagi. Hutang ni tak lepas lagi. Ya, dalam hadis yang lain yang berkaitan, yughfaru lisyahidi kulli dhanbin illa ad-dain, rawahu Imam Muslim. Orang yang syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Kita dah sebut tadi, kalau orang yang mati syahid pun tuan-tuan, begitu keadaannya, tertahan daripada mendapat nikmat, sebahagian nikmat syurga di alam barzakh. Bagaimana kalau orang yang tidak mati syahid, dan bagaimana pula kalau orang tadi berhutang, dia ada pula dalam hatinya keinginan untuk tidak membayar hutangnya, maka ini dosa-dosa yang kita akan tanggung akibat yang buruk di hari akhirat kelak. Betapa besarnya bahaya hutang, ia akan mengancam keselamatan seseorang muslim. Para ulama telah memberi nasihat supaya orang muslim jangan membebankan diri dengan hutang, jangan terjerumus ke dalam bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan hidupnya.
Tuan-tuan, kita ni jangan kita kata apa, jangan nak bermewah-mewah sangatlah dengan dunia ni tak. Jangan kita ni kerana nak menambahkan harta kekayaan yang kadang-kadang harta kekayaan itu bukanlah menjadi suatu benda yang benar-benar terdesak untuk kita miliki. Yang bukan benda yang terdesak, lalu kita ni terlibat dengan hutang, tak payah. Sebab tu para ulama ingatkan kita ni kena ada juga sifat qanaah, sifat berpada-pada. Kita ni kena ada sifat qanaah, tuan-tuan, kena qanaah dengan dunia ni. Kerana kita takut nanti apa yang kita buat ini akan mengundang bahaya kepada kita. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan pengalamannya. Pada suatu masa beliau bersama pasukan muslimin sedang bergerak ke medan perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, wahai kaum muslimin, barang siapa yang masih mempunyai hutang dan akan gugur dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu untuk melunasi hutangnya, hendaklah dia pulang, jangan turut berperang bersamaku. Tengok, sampai ada riwayat cerita Nabi berkata begitu. Nabi kata kalau ada hak dalam ni yang datang dalam keadaan ada hutang, dan kalau dia mati dan dia memang tidak ada harta dah untuk bayar balik hutang dia, maka Nabi kata balik. Seolah-olah kalau pergi perang pun mati sia-sia je. Membayangkan begitu. Ini riwayat ada menyebut Nabi sangat menekankan masalah membayar hutang. Saya nak habiskan sikit, tuan-tuan, ada beberapa baris lagi. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-Nya yang setia pada janji. Tidak ada suatu negeri pun yang akan diporak-perandakan oleh Allah kecuali penduduk yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ingat, negeri itu, negeri orang Islam, Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki, Allah Ta'ala akan buka pintu rahmat dia, pintu keberkatan. Selagi mana penduduk negeri ini tidak seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji yang ditepati. Kerana negeri itu ramai orang yang berjanji kemudian mungkir janji. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan orang-orang yang fasik. Kalau penduduk negeri itu ramainya orang fasik, ramainya orang yang menipu, yang tidak menunaikan janji, yang tidak melunasi hutang dan seumpamanya, maka negeri itu akan terdedah kepada musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah selesai tajuk berkait dengan bab yang ke-8, iaitu menunaikan janji. Nanti kita akan masuk bab yang ke-9 dalam tajuk berkait dengan sifat ikhlas. Ikhlas ni pun pentinglah dalam ibadah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.